individu est non casqué, il nous refuse le contrôle. Colle-le. Accélère, hein, putain. Individu en fuite, je répète. Individu en fuite. Discute. L'individu nous refuse toujours le contrôle. Et merde. Bah, j'étais juste derrière toi, mais si j'étais passé devant toi, je l'aurais topé direct. Ouais, mais si t'étais passé. Pas se taper 2 heures de paperasse pour un scooter volé, il est même pas immatriculé. Non. Quoi? Bah oublie. Ouais, quoi? Ouais, c'est moi. Dans 5 minutes, j'ai pas le temps. Dis-moi, Mais qu'est-ce que tu Attends. veux? Y a personne qui va chez moi aujourd'hui. Va Félix Toi de Charbonneur, il est au bloc C. Allez! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, NGF Channel. Oke, hari ini kita akan bahas sebuah film yang berjudul Stronghold. Film ini diawali dari 3 orang petugas polisi yang bernama Greg sebagai ketua tim dan 2 orang temannya bernama Yas dan Anthony yang sedang melakukan penangkapan terhadap seorang bandar narkoba. Di mana tindakan mereka ini membuat kekacauan yang menyebabkan mobil mereka rusak, sehingga Greg sebagai ketua tim selalu dimarahi oleh komandannya. Di suatu pantai di tepi kota, di mana Anthony sedang menjumpai seorang informan wanita bernama Amel. Dia menyerahkan 5 bungkus narkoba untuk bayaran informasi yang sudah diberikan Amel. Dan Amel ini hanya Anthony yang bisa menghubunginya, karena seorang polisi bakal melindungi informasi tentang informannya. Itu adalah kode etik polisi. Quoi, on a que 5? C'est ce qu'on avait dit? Charbonneur de Félix Piat. Non mais sérieux, ils ont augmenté le prix des feuilles et tout. Ah ouais. Ouais, j'ai fait un taquet, ouais. Je t'ai pris un taquet de maçon. Quel fond dans l'eau. Là, c'est risqué, là. T'inquiète, il y a personne qui va appeler Ah, voler. mais range, Je range, peux il y a filmer, quelqu'un s'il te qui plaît? passe, la range. Di suatu pasar, Greg, Yas, dan Anthony sedang melakukan pengintaian untuk menangkap penyelundup hewan langka. Di saat mereka siap untuk melakukan aksi, Anthony menolak untuk ikut. Alasannya, dia tidak ingin menangani kasus-kasus rendahan seperti ini. Namun, Greg dan Yas tetap melanjutkan misi ini. Moi je fais pas les tortues moi. Non, attends. Pourquoi tu ferais pas les tortues? Les tortues. Tu dois faire les tortues, voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Interdit mais c'est pas à nous. Monsieur. Tes poches. C'est pas à toi. Misi pun berjalan dengan sukses. Lalu mereka berdua membawa penyelundup hewan ini ke mobil. Tiba-tiba dari dalam mobil terdengar panggilan radio, mengabarkan bahwa ada pencurian mobil yang terjadi dekat dengan lokasi mereka. Penyelundup hewan ini pun ditinggalkan begitu saja. Lalu mereka bertiga tancap gas mengejar maling tadi. Namun sialnya, maling ini masuk ke wilayah Marsil. Greg dan timnya pun dicegat oleh beberapa pemuda di depan gerbang wilayah ini, sehingga terjadi perdebatan yang akhirnya memaksa Greg dan timnya untuk mundur. Non, je répète. Tranquille les gars. T'as compris petit peu? Alors ferme ta gueule maintenant et casse-toi de là. Tu vas pas me faire chier, t'as compris? Petite salope de merde. Suatu hari, saat Greg bertemu dengan komandannya, mereka membahas banyak hal, hingga akhirnya sang komandan menawarkan kepada Greg dan timnya untuk melakukan misi besar di distrik Marsil, di mana di situ terdapat bandar dan pabrik narkoba yang sangat besar. Quoi? C'est bon, tu peux compter sur moi. Besoknya, Anthony menjumpai Amel. Dia menanyakan informasi dan lokasi tempat bandar besar ini di daerah Marsil. Dengan gugup Amel menolaknya. Dia mengatakan kalau wilayah ini sangat berbahaya. Setiap hari ada bandar narkoba yang melakukan pembersihan para pengkhianat dengan cara tembak mati. Amel takut kalau informasinya ini bakal mengancam nyawanya. Karena bujukan dari Anthony, akhirnya Amel pun setuju asal dia dibayar dengan 5 kg narkoba. 5 kilos. Trouve-moi 5 kilos ailleurs et je te trouve une info. C'est impossible. Lalu Greg dan timnya menjumpai komandan mereka untuk meminta 5 kilo barang bukti yang tersimpan di brankas kantor mereka. Mais ça peut te foutre.
Prendre dans les scellés, ça veut dire trafiquer les PV, cette cam, elle est enregistrée. Je sais pas, je veux pas savoir. Voilà. Fais cette opération. Untuk membayar informasi dari Amel agar misi bisa berjalan. Namun komandan mereka menolaknya karena tindakan ini bisa membahayakan semua. Dan dia mau Greg dan timnya mencari cara agar misi ini tetap berjalan. Dan mereka pun memutuskan untuk merampok orang-orang yang membeli narkoba. On se démerde. C'est ça. Bonsoir, police. Je peux savoir ce que... Allez, regarde ce que t'as. Eh ben, il est sympa, votre ami, hein. Bonsoir, monsieur police. Vous me donnez ce que vous avez récupéré. Saat mereka sedang menjalankan misi pengintaian di dekat distrik Marshall, tiba-tiba radio mereka berbunyi. Ternyata ada tim yang membutuhkan bantuan, namun Greg malah mengabaikan panggilan ini. Saat dia di kantor, ketua tim yang tadi meminta pertolongan mendatangi Greg dan mengamuk. Namun Greg menenangkannya. Dia menjelaskan situasinya. Setelah mengetahui alasan Greg, mereka pun ikut membantu misi timnya Greg. Putain, mais quel genre de flic t'es devenu, Greg? Jack. On a failli se faire défoncer là-bas. Redescends. Putain. Je vais t'expliquer, d'accord? Siangnya Anthony mendapat informasi dari Amel kalau dalam 3 hari ke depan bakal ada pengiriman narkoba besar-besaran dan bakal dihadiri oleh semua bos jaringan narkoba ini. Lalu mereka bersiap-siap melakukan pengintaian. Dans 3 jours, à l'appartement Nourrice. Mais une journée seulement. Dans 3 jours? Di saat hari pengiriman narkoba itu, Greg dan semua timnya sedang menunggu kurir pengantar narkoba yang dimaksud oleh Amel. Dan kali ini Anthony mendapat tugas sebagai tim intai terdepan yang harus masuk ke distrik Marshall. Namun dia ketahuan karena ada yang mengenalinya, sehingga misi pun ambiar dan membuat situasi menjadi memanas. Karena merasa terancam, kurir ini pun melari menuju ke dalam apartemen. Namun dia sempat melihatnya dan langsung mengejarnya ke dalam. Dan tanpa ia sadari, dia sendirian dan sudah dikepung oleh para pengedar. Lalu dia masuk ke rumah penduduk untuk bersembunyi, di mana saat itu ada seorang ibu dan anaknya. Karena ini distrik para pengedar yang sangat membenci polisi, anak ini pun mencoba menikam Yas. Lalu Yas menamparnya sehingga anak ini terjatuh. Lalu tiba-tiba Anthony dan Greg pun datang untuk bantu Yas. Lalu mereka menelusuri apartemen ini hingga mereka menemukan gudang narkoba yang menjadi target mereka, dan langsung mengabarkan tim yang berada di belakangnya untuk segera melakukan penangkapan besar-besaran. Allez, on y va. Allez. Recule. 36 étages. Lalu mereka merayakan keberhasilan yang mereka capai saat ini. Seluruh tim yang ikut merasa gembira atas pencapaian dan hadiah yang bakalan mereka terima. Karena informasi dari Amel sangat akurat, maka Anthony menjumpai Amel untuk melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang mereka buat dan mengucapkan perpisahan dengannya. C'est bon? Je te mets dans le coffre? Ça y est, c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière. Hein. Salut, Amel. Lalu, permasalahan di dalam internal kepolisian pun muncul, di mana penyelidik kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Greg, Yas, dan Anthony atas tuduhan mengatur rencana perdagangan narkoba. Saat dilakukan pemeriksaan oleh penyelidik, Greg menjelaskan kalau mereka mengumpulkan narkoba untuk membayar informan. Cet entretien sera filmé pour le trafic de drogue en bande organisée. Dan semua tindakan mereka atas persetujuan komandan mereka. La drogue comme une monnaie des champs. Formateur dont vous ne connaissez pas les noms. Je relève la chose. Officier de la brigade antique. Non, j'étais pas au courant. Lalu esoknya, saat Greg dan komandannya sama-sama diperiksa, komandannya ini tidak mau mengakui kalau dia mengetahui dan menyetujuinya. Ini sungguh di luar dugaan Greg dan sungguh membuat Greg dan timnya terhempas perasaan. Monsieur Serva, Monsieur Serva. Et vous n'avez jamais entendu parler de cette collecte de drogue? Jamais. Monsieur Serva, vous dites que votre hiérarchie était au courant de vos agissements. Oui, absolument. Penyangkalan yang dilakukan komandannya ini membuat Greg, Yas, dan Anthony dijebloskan ke dalam tahanan. Hari-hari berlalu, waktu terlewati, di mana Greg sepertinya sudah mulai sangat stres dan mulai hilang kontrol.
Karena sudah tidak tahan melihat nasib Greg, Yas pun mencari cara agar bisa berbicara dengan Anthony, dan dia mengatakan kepada sipir dia ingin pangkas rambut. Dimana saat itu ditunjuklah Anthony untuk memangkas rambut Yas. Lalu dia berkata kepada Anthony saat sedang memangkas agar Anthony menyerahkan informannya untuk membebaskan mereka dari tuduhan ini. Oh, j'ai vu Greg, il est en train de craquer là. Lalu dengan keadaan terpaksa karena melihat kondisi rekannya Greg yang sudah hilang kendali, Anthony pun menyerahkan Amel, di mana tindakan ini berlawanan dengan hatinya, di mana dia harus melindungi informannya apapun yang terjadi. Akhirnya Greg, Yas, dan Anthony dibebaskan dan mereka keluar dari kepolisian. De cette informatrice, le procureur a décidé de... Vous allez pouvoir sortir. Il est où mon chien? Di mana Anthony menjadi perawat penjara untuk membantu rekan-rekannya yang senasib sama seperti dia alami. Greg yang dikeluarkan dari kepolisian dan kini menjadi agen swasta. Yas yang bergabung dengan serikat kepolisian untuk membantu rekan-rekan yang bernasib sama dengannya. Film pun the end.